Apa khabar semua? Dalam video kali ini kita nak tengok kenapa enjin 3 silinder dia bergegar lebih banyak dari enjin lain. Kalau korang perasan sekarang ni makin banyak pula kereta pakai enjin 3 silinder macam BMW 1 Series, Mini Cooper, Proton X50 dan macam-macam lagi. Padahal macam BMW dengan Mini Cooper tu bukan main laju lagi atas highway. Proton X50 pula jenis mini SUV agak berat tapi masih guna 3 silinder. Dulu asalnya orang risau kalau guna enjin 3 silinder ni power takkan cukup sebab enjin kecil, tapi bila dah masuk turbo pula power dah okey tau. Tapi orang risau pula sebab enjin 3 silinder ni dia bergegar lebih banyak berbanding contohnya enjin 4 silinder. Pertama sekali, kenapa walaupun kata ada masalah, manufacturer masih pilih untuk guna enjin 3 silinder ni? Kalau anda perasan kan, semua kereta baru sekarang enjin dia kecil-kecil je, comel je walaupun kereta tu besar. Contoh paling ketara bagi saya adalah Honda CR-V lah yang besar gedabak tu, tapi enjin dia 1.5 liter saja. Of course lah ada turbo 1.5 liter tu. Nissan Almera pula lagi ekstrim, tinggal 1 liter je. Sekecil mana sebenarnya enjin ni boleh pergi? Ni mungkin topik untuk video yang lain lah. Tapi pokoknya pengeluar kereta semua bergerak ke arah kereta yang jimat minyak dan kurang mencemarkan udara. Tapi pada masa yang sama, kereta pun nak kena seronok dipandu juga. Kalau enjin kecil, jimat minyak tapi kereta tu slow, orang pun tak nak beli. Tapi kebanyakan kereta ni masih menggunakan 4 silinder. Cuma bila guna enjin berkapasiti rendah tapi masih 4 silinder, penjimatan ruang tu tak banyak mana lah, sebab nak kena tambah turbo lagi, intercooler lagi dan macam-macam pipe nak kena tambah. Silap-silap keseluruhan package jadi lagi besar dari enjin yang kapasiti besar tapi tak ada turbo. Kalau buka enjin bay tu penuh juga walaupun kata saiz enjin kecil. Jadi kalau tak jimat ruang, berat pun tak jimat, tak dapatlah kita nak ekstrak semua kebaikan dengan mengecilkan enjin ni. Kalau dapat kurangkan berat, lagi bertambahlah power to weight ratio kereta ni dan makin jimat minyak lagi. Kalau jimat ruang pula, bolehlah besarkan sikit ruangan kabin tu supaya pemandu lebih selesa, ataupun kalau ada ruang lebih lagi, boleh juga jadi tempat untuk masukkan sistem hybrid contohnya kalau diperlukan. Jadi dengan sebab ni, ada enjin manufacturer yang mengurangkan lagi bilangan silinder daripada 4 kepada 3 silinder. Sebenarnya enjin moden zaman sekarang ni kita dah tak boleh agak lagi dah power yang akan diproduce tu kalau kita tengok saiz dan bilangan silinder. Kadang-kadang tengok enjin kecil je tapi power dia banyak. Sampai rasa pelik bila tengok enjin yang besar tapi power dia dah lebih kurang sama je macam enjin kecil. Jadi enjin 3 silinder ni dia tak adalah underpowered sebenarnya. Kalau takkanlah BMW gunakan enjin dia pada 1 Series dengan Mini Cooper kan. Anda bayangkan kalau BMW guna tu mestilah enjin dia tu power juga, sebab orang expect kalau kereta tu kereta BMW dia mestilah power. Kalau slow, habislah BMW. Dan satu lagi, enjin yang paling cemerlang dari segi kecekapan thermal. Maksudnya berapa banyak dia boleh convert tenaga dalam minyak tu kepada tenaga dekat tayar. Yang paling tinggi ni adalah enjin Ford EcoBoost 3 silinder 1.5 liter turbo. Macam-macam teknologi lah Ford letakkan dalam enjin tu, termasuklah silinder deactivation. Maknanya kalau time tak laju, dia boleh stop operasi 1 silinder. Jadi enjin tu dah jadi 2 silinder. Nak kecil macam mana lagi? Enjin motor pun ada yang 2 silinder kan, macam Yamaha R25 tu. Ini kereta pun diorang boleh buat 2 silinder. Dan memang enjin ni Ford kata enjin mereka yang paling efisien lah, enjin 3 silinder. Tapi macam biasalah teknologi ni, kalau ada pros mesti ada cons juga. Dan antara kelemahan yang paling ketara adalah enjin 3 silinder ni secara fizikal dia akan bergetar lebih banyak dari enjin 4 silinder. Jom kita tengok kenapa. Disebabkan enjin kita ni sebelum dia pergi ke tayar, dia punya output tu adalah dalam bentuk putaran dekat flywheel. Dan apa-apa pun benda yang berputar ni, dia akan bergegar kalau tak dibalance. Maknanya kan, keseluruhan benda yang bergerak tu, berat dia mesti sama kalau diukur dari paksi putaran. Okey, bunyi je complicated. Saya bagi satu contoh mudah. Kita tengok kipas kita yang dekat rumah tu kan, yang ada 3 bilah kipas bumbung tu.
setiap blade kipas tu dia mesti sama berat dan mesti jarak antara ketiga-tiga bilah tu mesti sama. Maknanya kalau 3 bilah tu 360 darjah bahagi 3 jadi 120 darjah lah. Kalau ada 5 blade, 360 bahagi 5 jadi antara blade tu mesti ada 72 darjah. Dan sekali lagi, berat setiap blade ni mesti sama. Kalau satu bilah tu berat dia terlebih sikit pun, kipas anda akan bergegar. Bila kipas bergegar, kita pun takut nak duduk bawah dia kan. Samalah macam enjin. Kalau dia gegar, kita akan rasa sampai dalam kereta. Memang tak berani bawa laju kalau enjin bergegar sangat. Jadi first kali untuk apa-apa enjin pun mesti ada balancing mechanism dia. Disebabkan flywheel ni dia berputar sekali dengan crankshaft, maka crankshaft ni pun kena balance lah juga. Cuma masalah dia yang menggerakkan crankshaft ni adalah piston tau. Dan piston ni dia tak berputar, dia bergerak ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Jadi macam mana kita nak balance benda ni? Okey, untuk enjin yang silinder dia nombor genap, contohnya 4 silinder, kita setkan timing bila 2 piston ada kat atas, 2 lagi ada kat bawah. Jadi momentum piston ke atas dan ke bawah tu adalah sama dan crankshaft ni dapat berputar dengan balance lah. Dan kalau anda perasan, bentuk crankshaft dalam enjin kita tu pun sebenarnya pelik sikit kan. Dia ada bonjol-bonjol, dia tak simetri macam silinder biasa. Sebenarnya bonjol-bonjol inilah yang kita namakan counterweight. Dia bukan saja-saja tau bentuk dia macam tu. Dia memang dah timbang dan berat dia memang tepat-tepat duduk dekat situ. Benda ni adalah pemberat untuk lawan berat piston tadi. Contoh macam kipas tadi lah kan, kita cakap berat dia mesti sama di keliling paksi putaran dia tu. Macam tu juga dengan crankshaft. Sebabkan piston tu ada berat, jadi perlu ada berat tambahan yang bertentangan dengan piston tu. Itulah tujuan counterweight. Tapi kan strategi ni dia berkesan untuk enjin yang silinder dia nombor genap lah. Kalau enjin yang tak genap macam 3 silinder, korang boleh nampak tak apa masalah dia? Okey, pertama sekali kita tak boleh nak jadikan dia berpasangan. Dia tak boleh 2 ke atas, 2 dekat bawah sebab dia ada 3 silinder saja. Okey, ini masalah pertama. Dia dah jadi susah sikit nak balance putaran dia. Satu lagi masalah adalah enjin tu dia akan cuba untuk rotate. Disebabkan ketidakseimbangan sewaktu lejang power tadi. Yelah, bila satu silinder meletup, lagi 2 silinder tu lambat lagi nak meletup. Jadi sementara tu enjin tu macam nak berputar. Bila silinder lain pula meletup, dia nak putar arah lain pula. Itu masalahnya sekarang ni. Jadi itu dululah masa teknologi belum cukup canggih. Tapi manufacturer release juga enjin 3 silinder ni. Dan orang memang terasa, orang memang perasan yang enjin ni bergegar lebih dari biasa. Sebab tu sampai sekarang ni reputasi enjin 3 silinder ni bila orang dengar je, orang boleh agak mesti bergegar punya. Jadi sekarang ni bila teknologi dah berkembang, apa yang orang buat untuk kurangkan gegaran ni? Sebab gegaran ni dia akan sentiasa ada. Dia adalah hukum fizik. Tapi manusia ni sebenarnya dia sangat bijak. Ada je benda yang kita boleh buat untuk tak bagi bergegar. Yang pertama sekali, dia orang guna balance shaft. Basically maksud dia adalah kita tambahkan lagi berat pada sistem yang berputar tu untuk kurangkan getaran. Lebih kurang macam pemberat dalam crankshaft tadi. Kemudian ada juga pengeluar yang gunakan teknologi di mana dia letak counterweight dekat flywheel untuk kurangkan getaran. Jadi dua teknologi ni walaupun dapat kurangkan getaran, tapi dia akan tambahkan berat lah pada keseluruhan sistem. Dan enjin pun mungkin berat dia lebih sikit dari berat yang asal. Dan satu lagi cara yang diorang gunakan adalah teknologi engine mounting tu sendiri. Maknanya pengeluar kereta ni dia design engine mounting yang walaupun enjin tu bergegar, getaran dia tak masuk ke dalam kereta sampai pemandu pun boleh rasa. Dan kombinasi ketiga-tiga teknologi ni sampai sekarang boleh buat enjin 3 silinder ni dah tak bergegar lagi dan dah sama dah macam enjin biasa. Dan sekarang pun anda mesti perasan lah, makin lama makin popular pula enjin 3 silinder ni. Jadi korang jangan risau lah kalau kereta favourite korang ni guna enjin 3 silinder. Dia dah tak gegar macam dulu lagi. Apa-apa pun pergi test drive dulu dan rasa sendiri macam mana. Korang sendiri ada tak pengalaman enjin bergegar gila-gila sampai tak boleh nak bawa kereta tu? Kalau ada, cuba komen sikit dekat bawah ni. Dan kalau anda baru terjumpa channel ni, bantu kami dengan klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.